Kitab suci itu adalah norma. Kitab suci adalah standar tertinggi. Kitab suci adalah otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan orang percaya. Jadi segala sesuatu harus ditaruh di bawah terang kitab suci. Segala sesuatu harus diukur, harus dihakimi berdasarkan standar kitab suci. Kitab suci harus berada di atas otoritas gereja. Kitab suci harus berada di atas otoritas tradisi. Kitab suci harus berada di atas otoritas pengalaman manusia. Selamat datang di bulan Mei. 我们进入到第5个月份。 Selamat datang di bulan di mana di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang teguh di dalam firman Tuhan. 我们在5月份的整个月份里面，我们要思想的题目是坚定在神的话语里面。 Dan hari ini di minggu pertama di bulan ini kita sama-sama akan memikirkan tema ini, yaitu teguh di dalam firman. 那么今天我们要思想的这个题目就是坚定在神的话语中。 Saya mengajak kita semua untuk melihat satu bagian Alkitab kita 让我们看一段的经文， dari Kisah Rasul pasal 17, Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 使徒行传第17章，我们要从10节看到第12节。 Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat 12. 使徒行传17章第10节到第12节。 Kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 姐妹们， kalau kita membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, 这是我们读马太福音7章24到27节的话， yang merupakan penutup khotbah dari Tuhan Yesus, 是耶稣讲道的结束的一段， yang biasanya disebut sebagai khotbah di bukit, 就是耶稣的登山宝训， yang dimulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. 是在马太福音第5章到第7章。 Tuhan Yesus menutup khotbahnya dengan berkata demikian. 那么耶稣在结束他登山宝训，说了一个遇到的故事。 Setiap orang yang mendengar perkataanku, 他说：“凡听见我这些话的人， setiap orang yang mendengar firmanku 这些听我这些话的人， dan melakukannya, 然后遵行。” Tuhan Yesus katakan dia adalah orang yang bijaksana. 耶稣说他们是聪明的人， Seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, 就好像自己把房子盖在磐石上， ketika hujan datang, 当雨淋的时候， ketika banjir terjadi, 当水冲的时候， ketika badai besar menimpa, 当暴风吹的时候， Tuhan Yesus katakan rumah itu tetap kokoh, tetap teguh berdiri karena dibangun di atas batu. 耶稣说房子却不倒塌，因为它是建在磐石之上。 Dan Tuhan Yesus juga berkata, tetapi barang siapa yang mendengar perkataan, 耶稣也说，凡听见我话语的人， tetapi tidak melakukannya, 但是不遵行的， ia adalah orang yang bodoh.
就好像愚蠢的人， Seumpama orang yang membangun rumahnya di atas air. 就好像把自己的房子盖在沙土上。 Ketika hujan datang, 当暴风雨来临的时 ketika 候， banjir terjadi, 当水冲的时 ketika 候， badai besar 当 menimpa, 暴风吹的时候， Tuhan Yesus katakan maka robohlah rumah itu dan sangat hebat 耶稣说 kerusakannya. 房子就倒塌了，并且倒塌得很厉害。 Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat 弟兄姊妹，从这一段神的话语里面，我们能够看见 kedua keadaan atau kedua jenis orang itu punya satu masalah yang sama, menghadapi satu persoalan yang sama. 这两种人面对同样的问题， Tetapi akhir keadaan mereka berbeda. 但是他们的结果却是不一样。 Karena yang satu membangun hidupnya di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, tetapi yang satu membangun hidupnya di atas dasar yang rapuh. 因为一种人是把他的生命建在一个很坚固的地基上，另外一种人是把他的生命建在一个很脆弱的地基上。 Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat 从这一段的真理里面，我们看见， bahwa orang yang bijaksana itu 就是拿智慧的人， sama dengan orang yang teguh di dalam firman. 也就是说，他们坚定在神的话语中。 Orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang teguh di dalam firman Tuhan. 那么听了神的话能够遵行的，也就是说，他们是在神的话语中坚定的人。 Sebaliknya, orang bodoh itu sama dengan orang yang rapuh di dalam firman. 相反的，那些所谓的愚蠢的人，是在神的话语中脆弱的人。 Mereka yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi melupakannya, mereka adalah orang-orang yang rapuh di 他们 dalam firman. 听了道，却是忘记了，他们是很脆弱的人。 Saudara-saudara, inilah yang harus menjadi introspeksi, menjadi refleksi bagi kita hari 弟 ini. 兄们，这就要成为我们今天作为反省的一种因素。 Apakah kita termasuk sebagai orang-orang yang bijaksana, Waman, ataukah kita termasuk orang-orang yang bodoh? 我们是不是属于智慧的人，或者是属于愚蠢的人呢？ Saudara-saudara, saya yakin di dalam hati kita yang terdalam, 弟兄们，我深信我们每一个人的心里面， kita ingin menjadi orang-orang yang bijaksana, Waman, yang yang teguh di dalam firman Tuhan. 智慧的人，我们能够坚定在神的话语中。 Dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang bodoh, yang rapuh di dalam 我们 firman. 不想要成为愚蠢的人，在神的话语中是脆弱的。 Nah, oleh sebab itulah Yakobus pasal 1 menasehatkan kita sekalian, jadilah pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja. 所以雅各书1章22节那里说到，我们应该作为听到也醒到的人。 Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman. 我们要作为醒到的人，不要单单作为听到的人。 Karena hal itulah yang akan membuat kita teguh di dalam firman Tuhan. 如此的话，我们就能够在神的话语中坚定了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 刚 tadi, 才我们念过的经文《使徒行传》17章第10到12节， nah kita bisa mengatakan bahwa orang-orang Berea adalah model ideal bagi semua orang percaya yang rindu untuk menjadi teguh di dalam firman Tuhan. 我们看见比利亚人可以成为那些听了道、醒道、愿意在神的话语中坚定的人的一种榜样。 Para komentator Alkitab ketika
mereka berbicara mengenai bagian ini, sepakat bahwa orang-orang di Berea itu adalah satu model yang ideal bagi setiap orang percaya, bagi kita untuk belajar menjadi teguh di dalam firman Tuhan. 那么圣经的评论家都确信，那些在比利亚的人，他们正是成为我们这些愿意在神的话语中坚定的人的一个榜样。 Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, secara khusus dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di Berea untuk menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang teguh di dalam 我 firman Tuhan. 们能够从比利亚人那里学习到什么榜样呢？以至于我们能够成为一位在神的话语中坚定的人。 Yang pertama, 第一， menerima firman Tuhan dengan hati yang lapar. 我们应该带着饥渴的心来听、来领受神的话。 Saudara, kebenaran inilah yang bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 我们 bagian. 可以看见这个真理是在《使徒行传》17章第10到11节的上半节。 Alkitab mengatakan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. 弟兄们当夜立刻送保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这里的人比帖撒罗尼迦人开明，热切接受主的道。 Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama memperhatikan konteks dari bagian ini, 弟兄妹，若是我们看这一届的这个相关联的事 sebelumnya 的 di 话， dalam Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai ayatnya ke-9, 特别是《使徒行传》第17章第1节到 Rasul Paulus dan Silas berada di Tesalonika untuk memberitakan Injil dan mengajar di sana. 那个时候，保罗和希拉是在帖撒罗尼迦，他们在哪里教导神的真理？ Tetapi Alkitab mengatakan orang-orang Yahudi di Tesalonika iri terhadap Paulus dan Silas. 但是圣经告诉我们说，那些犹太人却是嫉妒保罗和希拉。 Nah, oleh karena itulah mereka membuat kerusuhan, mereka membuat keributan, bahkan menggunakan jasa preman. 那个时候，他们就开始作乱，甚至叫一些人去干扰保罗和希拉的这个集会。 Mereka berusaha untuk menangkap Rasul Paulus dan juga Silas. 他们要抓保罗和希拉。 Nah, karena kondisi yang tidak kondusif itu, 在这种的不利的情况之下， maka orang-orang percaya yang ada di Tesalonika 那些在帖撒罗尼迦的信徒们 menyuruh Paulus atau mengungsikan Paulus dan Silas untuk pergi ke Berea. 他们就叫保罗跟希拉搬到伯利恒去。 Nah, itulah yang kita lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. 就是刚才我们念过的经文， Dan Alkitab mengatakan setibanya mereka di Berea, 在这里告诉我们说，当保罗、希拉到了比利亚以 mereka 后， pergi ke rumah ibadat orang 他 Yahudi. 们进入到犹太人的会堂， Apa yang mereka lakukan di 他们 sana? 在那里做什么呢？ Mereka mengajar firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang ada di rumah ibadat 他 orang 们 Yahudi. 在圣殿中，在犹太人的会堂里面，把神的道教导给犹太人。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita orang-orang Yahudi di kota itu, orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. 那么圣经也告诉我们说，在比利亚的犹太人，他们的心比较良善，比起那些在 Apa 帖撒罗尼 ukuran 迦的， kebaikan hati mereka?
用什么来衡量他们 Alkitab 的 katakan 良善？ karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. 因为他们很谦卑的领受了保罗教导 Atau kalau 的神的话， diterjemahkan secara bebas, mereka menerima firman itu dengan sangat antusias. 他们很热情的来领受保罗所传 Mereka 讲的道， menerima firman itu dengan bersemangat. 他们很热情的领受保罗的 Saudara-saudara, ini 讲道。 menunjukkan kerinduan yang mendalam akan firman 也 Tuhan. 就是说，他们很热情、很渴慕 Ini 神的话。 menunjukkan hati yang lapar akan 也 firman 就 Tuhan. 是说，他们有一颗饥渴慕义的心， Dan ini penting untuk dimiliki oleh setiap 这 orang 是很 percaya. 重要的。我们每一个人都应该如此， Hati yang selalu lapar akan 我 firman 们应 Tuhan. 该常常有一个饥渴慕义的心。 Saudara-saudara, the Prince of Preachers, Charles Spurgeon berkata, 那么施布真曾经这么说： seperti makanan jasmani yang membutuhkan nafsu makan, firman Tuhan membutuhkan hati 就是 yang lapar. 说，当我们要吃食物的时候，我们要有一个好的胃口。我们领受神的话，也应该有一个饥渴慕义的心。 Kita bisa membeli makanan yang mahal, 我们能够买很昂贵的食 yang 物， mungkin harganya puluhan bahkan ratusan juta. 很贵的食物。 Tetapi kalau kita tidak memiliki rasa lapar, kita tidak akan pernah bisa menikmati. 但是我们没有口味的话，就不能够享受拿买来很贵的食物。 Sekalipun mungkin makanannya sederhana, 可能食物是很普通、很平常， tetapi kalau ada rasa lapar, kita pasti akan 但是 menikmati. 若是我们感觉到饥饿的话，我们会吃得很好。 Nah, demikian juga terhadap makanan rohani. 同样的，我们领受这个神的话， Firman Tuhan itu harus diterima dengan hati yang lapar. 我们也应该以一个饥渴的心来领受神的话。 Nah, mengapa kita harus menerima firman Tuhan dengan hati yang lapar? 为什么我们要有一个饥渴慕义的心领受神的话呢？ Saya berikan beberapa alasan 我 dari 举 firman 几 Tuhan. 个例子。 Yang pertama, karena firman Tuhan atau di dalam konteks kita hari ini, Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis adalah perkataan Allah, bukan hanya perkataan manusia. 因为圣经就是神的话，不是人的话。 Jadi firman Tuhan harus kita terima dengan hati yang lapar. 我们应该有一个饥渴慕义的心领受圣 Harus 经 kita 的 terima 话， dengan hati yang sangat antusias. 有一个很热情的心来领 Karena 受。 firman Tuhan adalah perkataan Allah, 因为 bukan perkataan 圣 manusia. 经就是神的话，不是人的 Kalau 话。 kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 misalnya, Alkitab mengatakan, 那么我们若是看一段经文的话， kita harus menerima firman Allah sebagai perkataan Allah, bukan sebagai perkataan 我 manusia. 们应该领受圣经是上帝的话，不是人的话。 Jadi sekalipun firman Allah ditulis di dalam bahasa manusia, 虽然圣经是以人的文字写下来的， tetapi karena itu diinspirasikan, diwahyukan oleh Allah, maka Alkitab yang adalah firman Allah itu adalah perkataan Allah. 因为上帝用圣灵来启示他的话，写下圣经，所以圣经里面的都是神的话。 Dan itu juga yang bisa kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 那么在提摩太后书3章15节也 Alkitab mengatakan 这么说。 segala tulisan, yaitu kitab suci yang tertulis, 说到所有在圣经里面所写的， adalah diinspirasikan, diwahyukan, dinafaskan oleh Allah. 都是神所默示的， Sehingga firman itu adalah perkataan Allah. 所以圣经是神的话。 Saudara-saudara, kalau kita memahami bahwa firman itu adalah perkataan Allah, bukan hanya perkataan 若是 manusia, 我们明白圣经是神的话的话， maka kita pasti akan ada rasa antusias, rasa lapar untuk menerima firman 我 Tuhan. 们就应该有一种热心，有一种饥渴慕义的心来领受神的话。 Kita semua pernah jatuh cinta. 我们都曾经恋爱过。 Nah, khususnya mungkin kalau angkatan atas baby boomers, yang tua-tua seangkatan kita ini. Oh, belum ya, saya XX. Ya, baby boomers, 就好像我 kemudian 这个年 generasi X, 或者更年 saya 轻的 termasuk generasi X akhir, 更年轻的， dan mungkin juga generasi Y awal.
或者更老一点的 Kalau dulu belum seperti hari ini. 从前不像今天 Belum ada WA. 没有 WA， Selalu pakai apa? 有什么 Surat 呢？ surat cinta. 写 Nah, 信 saya uji nih.写信. Kalau benar-benar Pak pernah pakai surat cinta, 写信的。 nah biasanya kalau zaman dulu angkatan kita itu ada 2 pantun yang tidak boleh lewat. 以前有2种的这个Pantun pembuka dan pantun penutup. 是前面用诗开始， Saya 后面 mulai 用 dulu 诗结束。 dari pantun penutupnya. 那么我说这个结束的诗词， 4 kali 4. 诗乘诗。 Ayo lanjutin. Hah? 4 kali 4, 16. 诗乘诗等于诗。 Lanjutannya apa? Ayo, lanjutannya ayo. Sempat atau tidak sempat, harus dibalas. 有时 Ah, 间没 itu 有时间应该 pantun 回信。 penutupnya. Sekarang pantun pembukanya, ayo. 那么现在是 Ayo 它的 coba. 开始。 Rata-rata itu kenapa saya tahu? 我怎么知道这些 Karena 事？ kebanyakan teman-teman saya minta tolong saya tulis surat cintanya. 因为很多人要我帮忙 Hanya 他 karena 写 gara-gara 情 saya 信， suka baca buku Khalil Gibran, mereka minta tolong. Sapret, tulisin. 因为我读了一些有关 Ayo, pantun 这 pembukanya 些 biasa apa? 的书。 Saya kasih clue-nya. Bandung dulu baru Jakarta. Sambungannya apa? 先到万隆，然后盐城。 Ah, pintar. Senyum dulu baru baca. Itu biasanya ada di bagian awal sebelum isi surat. 读信的时候要先微笑。 Saudara-saudara, itu mengingatkan kita sebelum kita membaca isi suratnya, 这就提醒我们，当我们还没有读请 harus 信的时 ada 候， hati yang senang dulu, hati yang sukacita untuk kita membaca isi surat itu. 要有一个喜乐的心来读这一封信。 Kalau dulu apalagi suratnya datangnya bisa seminggu 2 minggu bahkan bisa berbulan-bulan. 以前 Tunggu 用 tukang pos datang antar ke rumah. 邮寄的信可能会1个星期或者半个月才收到， Saudara-saudara, karena kita tahu itu adalah surat cinta, 因为我们知道那是 maka 爱 kita 人写 akan 的信， membacanya dengan sukacita, dengan antusias, Waman. dengan hati yang lapar. 就会有一个很喜乐的心，很饥渴的心来读这个爱人写的信。 Firman Tuhan adalah surat cinta Allah bagi kita. 神的话，圣经也是上帝的写的，我们这个写的爱情 Yang 的 harus 信， kita terima dengan antusias, dengan hati yang lapar. 我们也应该有一个饥渴的心，有一个热情的心 Alasan 来 yang 看。 kedua, karena firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan. 那么第二个原因，上帝的话有能力来拯救罪 Di dalam 人。 Yakobus pasal 1 ayat 21 Alkitab mengatakan, 雅各书1章21节，圣经这么说： terimalah firman Tuhan dengan hati yang lembut, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 你要存温柔的心领受那载重的道，就定能救你们的灵魂的道。 Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 13, 提摩太后书3章15节， Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa kitab suci firman Allah yang tertulis itu menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. 那么也告诉我们说，圣经能够引导我们进入到神的救恩里面。 Jadi kalau kita tahu firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk 我 menyelamatkan 们 kita, 知道神的话有拯救的能力， kita harus menerimanya dengan antusias. 我们就要很热心的来领 Kita harus 受它， menerimanya dengan hati yang terbuka, hati yang lapar. 有一个敞开的心来领受神的话。 Alasan yang ketiga, karena firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan, mentransformasi hidup kita. 第三个原因就是上帝的话能够改变我们的生命。 Ibrani pasal 4 ayat 12 Alkitab berkata, 希伯来书那里说到， firman Allah itu kuat dan hidup, 上帝的话是有能力的，是 lebih 活的， tajam dari pedang bermata dua manapun, 比两刃的剑更尖利， yang menusuk sampai ke dalam, memisahkan jiwa dan roh kita, memisahkan pertimbangan-pertimbangan hati kita. 能够刺到我们的心，分开我们的灵与魂。 Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan, firman Allah itu punya kuasa untuk mengubahkan
hidup kita. 也就是说，上帝的话有能力来改变我们的生命。 Karenanya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Alkitab mengatakan, 因为在提摩太后书3章16节说到， firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, 神的话是能够是对教训、 untuk 督责有 menyatakan 能力 kesalahan, 能够指到我们的错 untuk 误， memperbaiki kelakuan, 能够改变我们的态度， dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 能够在真理里面来教育某一个人。 Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan. 神的话有改变人的能力， Oleh karenanya kita harus terima firman itu dengan hati yang lapar. 所以我们应该用敞开的心来领受神的话。 Dan alasan terakhir karena firman Tuhan hanya akan bertumbuh dengan baik di tanah hati yang baik. 第4个原因就是上帝的话，这能够在好土上成长。 Di dalam perumpamaan tentang penabur yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 耶 ke-9. 稣在马太福音是3章1到9节那里的遇到故事， Tuhan Yesus memberitahukan 4 macam jenis hati orang di dalam menerima firman Tuhan. 耶稣提到一个人领受神的话，他的心里好像4种的泥 Yang 土 pertama 一 ada 样。 hati yang keras, hati yang berbatu. 第一就是很硬的土 Yang kedua ada hati yang gersang. 啊，第二是很荒凉的土， Yang ketiga ada hati yang berduri. 第3个是有荆棘的 Dan yang 心， keempat ada hati seperti tanah yang subur. 第4就是好像很肥沃的土一样。 Kita harus menerima firman Tuhan dengan hati yang lapar, 我们应该要有一个饥渴的心领受神 dengan 的话， hati yang subur itu, 就好像好土一样， supaya firman itu bisa bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kita. 让神的话能够在那好土里面结实，有成长。 Nah, setelah kita melihat alasan kita untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang lapar, 当我们看见我们领受神的话，应该好像好土一样的话， yang sekaligus juga menjadi diagnosa rohani bagi kita. 也让我们能够检查我们的灵命。 Nah, apakah saya sudah menerima firman Tuhan itu dengan hati yang lapar atau tidak? 我是不是已经以一颗饥渴慕义的心来领受神的话呢？ Sekarang kita lihat tandanya. 现在我们看， Apa yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah menerima firman Tuhan dengan hati yang 现 lapar? 在我们看它的这个象征，我们是不是已经很饥渴慕义的领受了神的话？ Saya berikan 2 alasan saja. 我举2个例子。 Yang pertama, selalu rindu akan firman Tuhan. 第一就是常常渴慕神的话。 Saudara-saudara, dalam Mazmur 119 ayat 20, pemazmur mengatakan, hancur jiwaku karena rindu terhadap hukum-hukum-Mu setiap waktu. 诗篇119篇20节，我常常切慕你的典章，以致我心里交瘁。 Jadi pemazmur mengatakan, hatiku hancur, jiwaku hancur karena merindukan hukum-hukum-Mu, karena merindukan firman Tuhan. 在这里，诗人说他的心碎了，因为他很切慕上帝的话、上帝的典章。 Dan itu terjadi, Alkitab katakan, 圣经也这么说， bukan 1 minggu 1 kali, 不是一个星期一次， bukan 1 bulan 1 不 kali, 是一个月一次， apalagi 1 tahun 1更 kali. 何况是1年一次 Tetapi 都经。 Alkitab katakan setiap waktu. 圣经说每一时每一刻， Jadi setiap waktu hati kita harus ada kerinduan, hati yang hancur karena merindukan firman Tuhan. 每一时每一刻，我们的心应该应着神的话，有一个渴慕的心，而且有一个交瘁的心。 Itu juga yang diingatkan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 那也是彼得在彼得前书Alkitab 2章那里说 mengatakan, 到， dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, 要像出生的婴孩爱慕那 yang 纯， selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. 像出生婴孩爱慕那纯净的灵奶。 Apa itu air susu yang murni dan yang rohani? 纯净的灵奶是什 Air 么呢 susu？yang murni dan rohani adalah firman 那 Tuhan. 就是神的话， Dikatakan supaya kamu bertumbuh di dalam keselamatan. 叫你们能够靠它长大。
Jadi kita harus menjadi seperti bayi yang baru 我 lahir. 们就应该好像婴孩一样， Yang begitu terikat. 是跟奶分 Yang 不 begitu 开， bergantung kepada air susu 完 ibunya. 全的依靠母亲的奶水。 Saudara, kita tahu kalau bayi yang baru lahir 你们知道，一个出生的婴孩 tidak bisa dijauhkan dari air susu ibu. 不能够离开母亲的奶水。 Kalau itu kita lakukan, 若是我们这么做的话， maka dia akan menangis sebisanya sampai seluruh mukanya merah sampai dia mendapatkan air susu ibunya, dia baru 他会 berhenti untuk 一 menangis. 直的啼哭，一直到脸孔发红，一直到他得着母亲的奶水。 Nah, adakah hati yang seperti ini 我 di 们 dalam hati 是不 kita? 是有这么一种的 Yang 心呢？ benar-benar bergantung. 我们是在依靠神的 Rasanya 话， mau mati kalau kita belum ketemu firman. 好像说没有读神的话，我们就会 Rasanya mau 死 mati 一样。 kalau kita belum baca firman Tuhan. 没有读神的话，好像要死一样。 Jadi ini tanda yang pertama, selalu rindu akan firman Tuhan. 这是第一个象征，我们渴慕神的话。 Nah, tanda yang kedua adalah menikmati dan bersuka cita karena firman Tuhan. 第二个象征就是说，我们享受神的话。 Jadi hati yang lapar akan firman Tuhan pasti akan ditandai dengan menikmati dan bersuka cita karena firman 我 Tuhan. 们享受神的话，我们以神的话为喜乐，是一个象征。 Di dalam Yeremia 15 ayat 16, 在耶利米书15章 Alkitab 16节， mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan. 耶利米说：“我一得到你的话， Nah, perhatikan dia katakan, maka aku menikmatinya. 就把他们撤了。 Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku 你的话成了我心中的欢喜快 dan 乐， menjadi kesukaan hatiku. 成为我心中的欢喜快乐。 Nah, mari kita periksa diri kita 让 masing-masing. 我们省察我们自己， Apakah waktu kita membaca firman Tuhan, 是不是当我们读经的时候， waktu kita mendengar firman, 当我们听到的时候， apakah kita sungguh-sungguh menikmati firman itu? 我们是不是享受神的话呢？ Apakah ada kegirangan di dalam hati kita? 心里面有喜乐吗？ Apa hati kita dipenuhi dengan sukacita karena 是不 firman? 是心里充满欢喜快乐呢？ Karena itu adalah tanda kedua bahwa hati kita lapar akan 那就 firman. 是证明你的心实在是有一个饥渴慕义的心。 Saudara-saudara, karena itu itulah yang menjadi doa saya. 所以这也成为我的祷告， Supaya gereja ini, 让这个教会， supaya kita semua 让我们每一个人， dilanda oleh kelaparan dan kehausan yang hebat. 正是能够对神的话很饥饿、很饥 Supaya 渴， kita semua kelaparan dan kehausan. 让我们每一个人都饥饿、都饥渴。 Mungkin kita berkata, aduh Pak Safred, 可能我们会说， belum pernah saya dengar ada pendeta, ada gembala mendoakan jemaat supaya kelaparan dan kehausan. 我没有听过有牧师会为我们会众祷告，让我们渴以饥饿。 Tetapi itu doa saya. 但是其实那就是 Supaya 我的祷 kelaparan 告， dan kehausan itu melanda gereja itu. 让渴以饥饿能够 Kelaparan dan 填满 kehausan 这个 itu 教会， melanda kita semua. 能够填满我们每一个人。 Bukan kelaparan dan kehausan akan makanan jasmani Woman. atau minuman jasmani. 不是对这个肉体需要的水与食物而 Tapi 饥渴， kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. 却是对神的话有饥渴的心。 Karena itulah yang dikatakan oleh Nabi Amos di dalam Amos pasal 8 ayat 11. 所以先知阿摩斯在8章11节那里说 Sesungguhnya waktu akan datang. 看啊，日子快到， Demikianlah firman Allah. 这是耶和华的宣告。 Aku mengirimkan kelaparan ke negeri ini. 我必使饥荒临到之地。 Bukan kelaparan makanan dan bukan kehausan akan air. 这饥荒不是因为没有食物， Melainkan akan mendengar firman Tuhan. 而是因为听不见耶和华的话。 Itu yang menjadi kerinduan kita. 那就是我们所渴慕 Supaya 的事， kelaparan dan kehausan akan firman itu melanda gereja kita. 让我们有一个对神的话有一个渴慕 Melanda kita semua. 饥饿的心， Sehingga terjadi kebangunan dan pertumbuhan di 以 dalam 至于 gereja. 这个教会有一个邻里的复兴。 Hal yang pertama
yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. 我们能够从这一节里面学到的， Bagaimana kita bisa menjadi semakin teguh di dalam firman. 就是说我们怎么能够在神的话语里 Kita harus 面 punya 坚定呢？ hati yang lapar terhadap firman. 就是对神的话有一个渴慕的心。 Yang kedua, 第二， kita harus meneliti firman Tuhan 我们应该查考圣经， dengan sikap yang saleh. 用精浅的态度。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 我 bagian 们 B. 可以在《使徒行传》17章 Dikatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci 他们天天查考圣经， untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. 要知道所听的是否与圣经相 Jadi 符。 orang-orang yang ada di Berea bukan saja menerima firman Tuhan itu dengan hati yang lapar, hati yang antusias. 所以在比利亚的人不单以饥渴慕的意的心来领受神的话， Tetapi Alkitab mengatakan mereka menyelidiki kitab suci. 圣经说他们天天查考圣经， Atau kalau diterjemahkan secara harfiah, mereka meneliti dengan sangat saksama. 也就是说他们很仔细的查考圣经。 Untuk apa? 为什么呢？ Untuk mengetahui apakah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Silas itu sejalan sesuai dengan kitab suci atau tidak. 要知道保罗、希腊所教导的是否合乎圣经的教导， Jadi bukan untuk menolak firman Tuhan. 不是拒绝神的道， Bukan untuk tidak percaya kepada 不是 firman Tuhan. 说不相信神的道， Tetapi untuk memverifikasi, untuk memastikan apakah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas itu sejalan dengan kitab suci firman Allah yang tertulis itu. 但是他们需要确定保罗、希腊的教导是不是合乎圣经里面所教导的。 Inilah yang disebut dengan hati yang saleh di dalam menyelidiki firman Tuhan. 就是说到有一个精全的心来读 Jadi 经， mereka tidak peduli reputasi besar kedua orang ini, apakah mereka rasul, mereka pembicara besar, mereka pembicara terkenal. 他们不在乎那个讲道的是一个很有名望的讲员， Mereka tetap menyelidiki kitab suci 但是他们仍然要查考圣经， untuk menyesuaikan apakah yang mereka ajarkan sesuai dengan kitab suci yang tertulis atau tidak. 想要知道他们的教导是否合乎圣经的教导。 Saudara-saudara, semangat seperti ini yang harus ada di dalam diri 弟 kita. 兄姐妹，我们应该要有这么样的心态， Sikap yang saleh di dalam menyelidiki firman. 就是读经的时候有一个精全的心。 Jadi bukan hanya amin-amin saja. Kita tidak tahu apakah yang disampaikan itu benar dengan kitab suci yang tertulis atau tidak. 不是说你就听了道就承认就相信，不知道他讲的道是不是合乎 Jangan 圣 hanya 经， lihat karena dia adalah seorang pendeta yang besar, pembicara yang hebat. 或者你看他是一位很有名的讲员、很大的 Lalu 牧师 kita，menerima begitu saja. 然后就白白的接受他 Tanpa 所讲的， menyelidiki, tanpa menyesuaikan apakah itu sesuai dengan Alkitab firman Tuhan yang tertulis itu atau tidak. 不想知道他讲的是不是合乎圣经的教导。 Dan itu juga yang saya ingatkan 那 bagi 也 diri 是 saya sendiri. 我要提醒我自己， Saya ingatkan bagi jemaat yang ada di GSR 我也 ini. 提醒这里的弟兄姐妹们， Kalau hamba Tuhan kalian, 都是你们的神父， kalau pendeta kalian, 这是你们的牧师， termasuk pendeta Sapret Pondete ini, 包括撒布牧师， mengajarkan sesuatu yang tidak sejalan dengan kitab suci yang 这 tertulis, 是教导一件不合乎圣经教导的， tidak perlu didengar, 你不需要去听， abaikan saja. 你把它忽略就够了。 Kita harus ada semangat, harus ada hati yang saleh di dalam menyelidiki 我们 firman. 应该有一个精全的心来读经， Semuanya harus diuji berdasarkan kebenaran kitab suci 所 yang 有的 tertulis. 都应该经过圣经的考验。 Karena kitab suci itu adalah norma normans. Kitab suci adalah standar tertinggi. Kitab suci adalah otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan orang 因 percaya. 为圣经是最高规则的准绳，是我们领命的一个它有一个对我们的领命有绝对的权威， Jadi segala sesuatu harus ditaruh di bawah terang kitab suci. 所以所有的应该在圣经的光照 Segala 之下， sesuatu harus diukur, harus dihakimi berdasarkan standar kitab suci. 应该去
用圣经去测量它。 Kitab suci harus berada di atas otoritas gereja. 圣经应该在教会以上， Kitab suci harus berada di atas otoritas tradisi. 圣经应该在所有的这个传统习惯以上。 Kitab suci harus berada di atas otoritas pengalaman manusia. 圣经应该有绝对的权威， Nah, karenanya segala pengajaran 所以所有的教导， bukan saja diterima dengan iman, 我们不但用信心来领受， tetapi harus diuji dengan akal budi apakah sesuai dengan kitab 但 suci. 是我们应该用理智来去考验它是不是合乎圣经的教导。 Jadi kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan kitab suci. 我们应该把一切的都以圣经 Bagaimana 来 kita bisa 考验它。 melakukannya kalau kita tidak menyelidiki kitab suci dengan seksama? 若是我们不仔细的读经的话，怎么能够做到这一点呢？ Karenanya menurut Arsis Prul, 因为当有一个 inilah yang 人说， menjadi penyakit gereja masa kini. 这就成为教会今日的一个弊 Kemalasan 端， untuk menyelidiki kitab suci. 因为他们懒惰查考圣经。 Dia mengatakan kritik terbesar terhadap gereja modern 他说，今日教会最大的危机 adalah telah meninggalkan semangat Berea. 就是离开了、远离了比利亚 Kita 的精神， terlalu malas untuk menyelidiki kitab suci 因为懒惰查考圣经， sehingga mudah menerima apapun hanya karena terdengar rohani. 就很容易的接受那些听起来很熟领的事， Jadi karena hanya terdengar rohani, 因为听起来很熟领， bahasanya dikemas dengan bagus, terdengar rohani, 他的话语好像很熟领， bahkan mengutip ayat firman Tuhan, 甚至也载入了圣经的章节， kita menerimanya secara mentah-mentah 我们就白白的把它接受下来， tanpa melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah itu sesuai dengan kitab suci. 没有去考验是不是合乎圣经的教导， Apalagi di zaman kita hari ini, 更何况是我们的这个时 di 代， zaman internet ini, 是这个setiap hari 电 puluhan 脑王的时 ratusan 每天都有很多的这个 mondar 资讯， mandir di media sosial kita, 在媒体里面很多的资讯， potongan-potongan khotbah, 那些载入了人的讲 potongan-potongan 道， pengajaran 载入了一些的教导， berseliweran setiap hari 每一天都出现在手机里面， menjejali telinga kita, 我们听了 mengisi pikiran kita. 填补了我们的思想。 Nah, bagaimana kita bisa memastikan benar itu sesuai dengan 我 kitab 们 suci atau 怎 tidak? 么能够分辨呢？是否合乎圣经的教导呢？ Mau tidak mau, kita harus menyelidiki kitab suci. 我们其实应该去查考圣 Karena 经， hanya dengan kita bisa menyelidiki kitab suci dan menemukan arti yang sesungguhnya dari apa yang kitab suci sampaikan, 只有我们查考圣经而知道圣经的这个目的的话， akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi mana yang palsu. 就能够让我们能够分辨哪一个是假的。 Saudara-saudara, kalau di Amerika, zaman dulu nggak tahu zaman 弟 sekarang, 兄姊妹，在美国， orang-orang yang bekerja di bank 在银行里面工作的人， akan dilatih sedemikian rupa untuk mengenali mana dolar yang asli. 他们要接受训练，要知道哪一个是真的、假的纸 Jadi 币， mereka hanya dilatih untuk mengenali sedemikian rupa dolar yang asli itu seperti apa. 让他们能够知道真的纸币是什么样的。 Sehingga ketika ada dolar yang palsu, secara otomatis mereka bisa memverifikasi ini palsu atau ini asli. 那么，当他们查这些钞票的时候，就能够分辨哪一个是真，哪一个是假的。 Jadi dengan kita memahami kebenaran kitab suci yang sesungguhnya, 我们若是能够明白我们的领 akan 域的话， mempermudah kita mengidentifikasi mana pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. 我们就能够分辨哪一个教导是真的或者是假的。
Dan itu bisa kita dapatkan dengan menyelidiki kitab suci. 我们查考圣经就能够做到这一点。 Nah, oleh karena itu G.I. Packer berkata demikian. 所以 G.I. Packer 这么说： Jika gereja hari ini memiliki semangat Berea, 今日的教会若是还有比利亚的精神， kita tidak akan terjebak di dalam kultus individu. 我们就不会落入个人偶像的崇 Jadi 拜 kita，tidak akan mengkutuluskan orang di dalam gereja. 我们不会在教会里面 Kita bisa 把 saja 一个人 mengagumi 当作 seorang 偶 pendeta 像， besar. 或者他是一位大牧师。 Tapi kalau kita sudah sampai mengkutuskannya, ada sesuatu yang salah terhadap kita. Dan itu bukan ajaran kitab suci. 若是我们把那个大牧师当作是偶像的话，那是与圣经不 Jadi 相 kita 符的。 tidak akan terjebak di dalam kultus individu. 我们不会有这个个 Kita 人 tidak 偶 akan 像的 terjebak 崇 di dalam 拜， ajaran yang palsu. 也不会 Dan kita juga tidak 接 akan 受那些 terjebak di 假 dalam 教导， teologi yang dangkal. 也不会接受那些肤浅的真理教导。 Nah, sekarang saya berikan beberapa tips praktis untuk menggali, menyelidiki kitab suci ya bagi kita secara pribadi. 现在我要给你们一些查考圣经的这个 Nah, 方法。 secara cepat saja. Yang pertama doa. 第一就是祷告， Jadi sebelum kita meneliti kitab suci, kita harus berdoa. 当我们读经以前要祷告。 Mohon Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman itu kepada penulis Alkitab juga mengiluminasi, menerangi hati pikiran untuk mengerti kebenaran 我们 kitab 求 suci. 圣灵能够光照我们的心。 Yang kedua adalah baca dengan teliti. 第二，仔细的阅读， Nah, paling penting adalah perhatikan konteksnya. 就是注意它的这个经文的 Dan mungkin 相 yang lebih 关 mudah 的 bagi kita adalah 节。 ayat sebelum dan ayat sesudahnya. 我们应该这个注意 Atau 前面 yang 的 paling 经文， dekat 后面 adalah 的经文， konteks perikopnya di mana bagian firman Tuhan itu kita baca. 是不是与前面后面的经文有 Itu 相关？ bicara apa supaya kita tidak salah mengerti? 让我们不会不明白。 Nah, saya kasih contoh sederhana yang sering salah diajarkan, salah dipahami oleh orang Kristen. 举一个例子， Matius 6:33 apa? 马太福音33 Apa? 章说什么？ Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. 你应该先求神的国，这一切都要赐给你们了。 Nah, apa semuanya itu? 这一切是什么呢？ Ada yang mengatakan kalau engkau percaya Yesus, engkau pasti kaya. 有人 Semuanya 说 diberi. 你信了耶稣就会 Kalau 很 engkau 富 percaya 有， Yesus, engkau pasti sembuh, pasti diberi. Engkau sehat, pasti sembuh. 你信了耶稣你就会很健康， Kalau engkau percaya Yesus, pasti engkau tidak akan miskin secara jasmani. 你信了耶稣就不会变得贫穷。 Nah, banyak orang yang mengajarkan demikian, memahami demikian. 很多的人就这么样的教导， Tapi kalau kita perhatikan konteksnya di dalam ayat 25, 但是我们若是看前面的一 apa 切 yang 的话， dimaksud dengan semuanya itu? 这一切是说到什么呢？ Apa yang kamu makan? 你吃的， Apa yang kamu minum? 你喝的， Apa yang kamu pakai? 你用的， Jadi bukan pesawat, bukan mobil, bukan rumah. 不是说给你很多的财富， Apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, semuanya itu Alkitab katakan akan ditambahkan kepada. 你用的，你喝的，你吃的，都要加给你们。 Lalu yang ketiga, renungkan. 第三， Apa pesan firman Tuhan bagi saya? 我们要知道所读的经 Temukan 文 apa 对我 perintah 们说什么， dari Tuhan dalam bagian firman Tuhan kita baca. 就是读过的经文对我 Apa 们说什么， peringatannya? 它的警告是 Apa 什么， janjinya? 它的应许是什么。 Yang keempat, bandingkan. 第四，把它比较， Nah, bandingkan firman Tuhan yang kita baca dengan bagian Alkitab yang lain. 我们把所读的经文与别的部分做 Ini 比 yang 较。 paling benar, Alkitab harus menafsirkan Alkitab. 我们应该解经， Lalu untuk memperluas pemahaman kita, bandingkan dengan buku-buku renungan yang baik. 也应该用一些属灵的这个刊物来帮助我们。 Sekarang lebih mudah, pakai bantuan AI. 现在更容易，我们可以用 Tinggal 这个， ketik saja Matius pasal 6:33. 我们可以用这个人工智能的 Kasih 技 perintah 术， yang jelas. 我们 Apa mau chat GPT atau DeepSeek? 我们用这个， Tolong kasih saya penjelasan tentang ayat ini. 我们用这个技术来向他发 Berikan 问 referensi dari bagian firman Tuhan yang lain. 或者跟其他的经文有哪一部分是相关的， Berikan komentar dari komentator Alkitab yang baik. 求你给我们一些的评语， Klik, 你 maka 把它 hasilnya 看 akan 了， keluar. 就会有很多的这个解释出来。 Yang terakhir,最后。 doa. Mohon Tuhan menolong kita untuk menjalankan pesan firman Tuhan 我们求 yang 主 sudah 帮 kita 助我们能够 pelajari. 把神的话醒出来。 Saudara-saudara,
untuk menjadi teguh di dalam firman 弟 Tuhan. 兄姐妹，我们要在神的话语中坚定。 Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang saleh di dalam menyelidiki 我 firman. 们应该在读经的时候有一个精全的心态。 Yang terakhir, 最后， kita harus merespon firman Tuhan dengan ketaatan. 我们应该用顺服的心来回应上帝的话。 Saudara-saudara, kebenaran inilah yang bisa kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-12. 我们可以在12节这里看见， Alkitab mengatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. 结果他们中间有很多人信了， Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Berea 就是在比利亚的那些犹太人， bukan hanya memiliki hati yang lapar akan firman, 不但对神的话有一个很饥渴 bukan 的 hanya 心， memiliki sikap yang saleh di dalam 不但 menyelidiki 有 firman 一个 Tuhan, 精全的态度， tetapi juga meresponi firman dengan ketaatan. 但是他们以顺服的心来回应神的 Dan 话 di。dalam hal ini mereka menjadi percaya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas. 他们相信保罗、希腊所传讲的道， Saudara-saudara, ini penting untuk kita renungkan dengan 这是 baik. 很重要的。 Dietrich Bonhoeffer mengatakan, Dietrich Bonhoeffer 这么说， hanya mereka yang mendengar firman dengan ketaatan yang benar-benar beriman. 他们以顺服的心听神的道，是实在有信心的人。 Jadi untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang benar-benar beriman, 让我们成为一个有信心的基督 apakah 徒。 kita menjalankan firman Tuhan yang kita dengar? 我们是不是能够把所听的道 Apakah 行 kita 出来？ menjalankan firman Tuhan yang kita baca di dalam ketaatan? 是不是我们能够以顺服的心来行？那我 Karena 们 itu 读的 akan 经文， menunjukkan kita orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman 我 atau 们 tidak. 要成为一个真的有信心的基督徒。 Satu hari terjadi kelaparan besar di sebuah desa. 当有一次在一个村庄里面有一个 Berbulan-bulan 很大 kepala 的饥 desa itu 荒， sudah berdoa minta Tuhan supaya hujan turun. 村人都在祷告求雨能够降下来， Tetapi juga berbulan-bulan hujan tidak 但 turun. 是好几个月雨没有下 Kekeringan 来， terjadi di mana-mana. 甚至干旱。 Kelaparan besar menimpa. 那么他们没有东 Satu 西 hari 吃。 kepala desa ini berinisiatif 有一次，这个村长有一个 mengumpulkan 行 seluruh 动， warganya. Ayo kita kumpul di lapangan, kita berdoa minta Tuhan turunkan 就 hujan. 是把村民聚集在一起，让我们一起来祷告，求神 Kali 的 ini 帮 kita 助。 percaya kalau kita bersatu Tuhan akan dengar doa kita, akan jawab doa kita, maka hujan akan turun 我们相 di 信， negeri 当我 kita. 们同心祷告的时候，神会回答我们，那么 Dengan 雨会降下 antusias 来。 semua warga itu datang di lapangan. 村民们都来到哪里聚集？ Mereka berdoa 他 bersama-sama, 们一起祷告， minta Tuhan menurunkan hujan. 求主降雨。 Kepala desa menantang mereka. 这个村长挑战他们， Apakah kalian percaya? Gimana? Apakah kalian beriman? Sebesar- Hari ini akan turun hujan. 你们是不是有信心，相信今天会降雨呢？ Dengan serentak gegap gempita, seluruh warga berkata, ya kami percaya, kami beriman. 一起说：“是的，我们相信。 Kepala desa tanya, ”村长 mohon maaf, yang bawa payung ada berapa orang? 问带雨伞的有几个人呢？ Yang angkat tangan cuma berapa? 1 orang. 只有一个人带雨伞， Katanya mereka beriman, mereka percaya. 他们相信， Tapi tidak ditunjukkan di dalam respon yang benar. Tas- Ketaatan, sungguh-sungguh 没有用 melakukan 他们 apa yang 的 mereka imani. 行动来证明他们的信心。 Ini saya sampaikan secara cepat saja. Langkah praktis merespon firman Tuhan dengan ketaatan. 我们用顺服的心来回应神的话。 Yang pertama, mohon kekuatan Allah. 第一，求主的能力， Kita tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. 不能靠自己的力量。 Filipi 2 ayat 13 Alkitab mengatakan, 腓立比2章3节 Allah 说 lah，yang mengerjakan di dalam kita 上帝为了成全自己的美 segala 意， kemauan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. 就在我们的心里面动工。 Jadi kalau hanya diri kita nggak bisa, harus bergantung kepada 不 Allah. 能够靠自己的力量，要靠上 Yang 帝 kedua 的 adalah 能力。 langsung praktekkan pesan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. 第二，把读的经文把它醒出来， Misalnya hari ini kita baca tentang pengampunan. 每一天醒出来。比如说饶恕， Langsung belajar untuk 我 praktekkan. 们就把饶恕的 Mungkin 态 kita 度 ingat kita 表 belum 现出来， mengampuni suami kita. 饶恕我们的 Kita belum 丈夫 mengampuni，istri kita. 饶恕我们 Kita 的妻 belum 子， mengampuni mertua menantu kita. 饶恕我们 Kita 的 belum mengampuni teman-teman gereja kita. 朋友们、主内的 Langsung 弟兄， belajar untuk praktekkan. 让我们就开始饶恕他们。
Yang ketiga adalah buat rencana tindakan. 第三，我们做好行动的计 Misalnya 划。 saat ini kita sedang bergumul dengan amarah, suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. 比如说，现在我正在想到，我很常发怒 Doakan、生气，我们 Buat 祷 rencana 告， tindakan. 让我们计划好 Tuhan, 我 saya 们的 mau 行 belajar 动。 mungkin di dalam tahun ini lebih banyak sabar. 我要计划好今年我不要再 Untuk 生气发怒， mengendalikan amarah. 能够止息我的怒气。 Buat rencana tindakan. 我们把这个做好计 Nah 划。 yang keempat mulai dari hal-hal kecil. 我们应该从小事上做起。 Nah dari perkataan kita yang hari-hari. 我们每一天的说话， Melatih kesabaran. 我们操练我们的 Kendalikan 忍 marah. 耐，我们息怒， Menggunakan waktu dengan baik. 我们好好的善用 Menggunakan 时 uang 间， dengan bertanggung jawab. 我们用我们的金 Relasi 钱， kita di dalam 我 keluarga. 们与家人的关系， Suami mengasihi istri. 丈夫爱妻子 Istri，menghormati suami. 妻子尊敬丈 Orang tua 夫， mengasihi anak. 做父母的 Anak 爱孩 menghormati 子， orang tua. 孩子 Mulai 们孝 di dalam 敬父 kehidupan 母， sehari-hari. 把它能够行在我们的 Yang 日常 terakhir 生活中。 adalah evaluasi dengan rutin. 最后是时常检讨， Mana yang sudah berjalan? 在哪一方面已经做了， Mana yang sepertinya belum berjalan? 哪一方面 Kendalanya apa? 还没有做，应该去 Apa yang 做。 harus kita lakukan supaya itu bisa berjalan? 我们怎么做才能够把它 Kita 实现出来？ evaluasi secara rutin. 把它检讨， Teguh di dalam firman. 在正道上坚定。 Nah, hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat 12. 今天从《使徒行传》17章4节到12节， Setidaknya kita belajar 3 kebenaran. 所以起码我们学习到3 Apa 件 yang 事。 harus kita lakukan untuk menjadi teguh di dalam firman? 我们怎么能够在神的话语中坚定？ Yang pertama apa? 1, 2, 3. Menerima firman Tuhan dengan hati yang lapang. 用饥饿的心领受神的话。 Yang kedua, 第二， meneliti firman Tuhan dengan sikap yang saleh. 用精全的心来查考神的话， Yang ketiga apa? Merespon firman Tuhan dengan ketaatan. 用顺服来回应神的话， Nah, untuk mengingatkan kita semua, 来提醒我们每一个人， untuk mendorong kita semua berkomitmen terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar 来 hari ini. 推动我们有一个对神的话有一个委身， Mari sama-sama kita baca nasihat 让我们一起 dari 来 Tuhan Yesus bagi 念 kita semua. 这一节经文。 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Kita berdoa. 我们一起祷告。 Sungguh hamba Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.